Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nihasna binti Ahmad Fauzi merupakan pembentang pertama bagi kumpulan ini. Tajuk yang kami pilih bagi tugasan ini ialah berkaitan dengan permainan tradisional di Malaysia, yang mana tajuk ini berada di bawah tema perpaduan, kesepaduan dan penyatuan. Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, permainan merujuk kepada sesuatu yang digunakan untuk bermain, perihal bermain atau perbuatan bermain, manakala tradisional pula bermaksud berkaitan dengan bersifat atau mengikut tradisi. Umumnya, permainan tradisional ini bermaksud permainan yang dimainkan dari satu generasi ke satu generasi yang menjadi warisan kebudayaan masyarakat Malaysia. Dan permainan tradisional ini juga turut dikenali sebagai permainan rakyat kerana ia dimainkan secara berkumpulan atau beramai-ramai. Permainan tradisional ini juga merupakan warisan kebudayaan yang unik kerana ia mempunyai banyak faedah kepada masyarakat, khususnya dalam membentuk perpaduan negara. Hal ini katakan demikian kerana Malaysia mempunyai rakyat yang terdiri pada pelbagai bangsa dan kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan sebagainya, dan setiap kaum ini mempunyai permainan tradisionalnya yang tersendiri. Sebagai contohnya, kaum Melayu mempunyai permainan congkak, wow dan gasing. Kaum Cina mempunyai permainan mahjong, yoyo Cina, manakala kaum India mempunyai permainan kabadi dan sebagainya. Namun demikian, permainan tradisional ini semakin lama semakin lapuk di telan zaman disebabkan oleh kemajuan teknologi, dan disebabkan kemerosotan ini menyebabkan wujudnya pelbagai permasalahan untuk menyemarakkan permainan tradisional di Malaysia, khususnya dalam kalangan golongan muda yang semakin tidak mengenali apakah itu permainan tradisional. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai tajuk ini, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Nihasna. Saya ialah Nur Ilia Batrisya binti Irman, nombor matrik 151413. Saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian. Sebelum itu, saya akan tekankan dahulu berkaitan isu. Isu yang dipilih oleh kumpulan ini ialah berkaitan permainan tradisional kerana permainan ini sering diabaikan oleh masyarakat, terutamanya di Malaysia. Oleh itu, kami sekumpulan mendapati bahawa terdapat 3 permasalahan di dalam isu ini. Yang pertamanya ialah perubahan sikap dan nilai jati diri masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, dengan ledakan teknologi kini, masyarakat lebih gemar bermain permainan dalam talian berbanding melibatkan diri dalam permainan tradisional kerana mereka mempunyai pandangan yang negatif dengan mengatakan permainan ini merupakan permainan yang lapuk dan tidak memberikan sebarang keuntungan. Yang kedua, kekangan kewangan dalam pengurusan hal ehwal permainan tradisional. Seperti yang kita tahu, peruntukan yang diberikan kepada bahagian hal ehwal pengurusan permainan tradisional adalah rendah. Maka, penyelenggaraan penambah baik ataupun penaik taraf kepada gelanggang-gelanggang dan alatan-alatan tradisional tidak dapat dilakukan secara kerap, dan ini akan membahayakan keselamatan pengguna. Jadi, mereka akan mengelakkan diri untuk bermain permainan tradisional tersebut. Yang terakhir ataupun yang ketiga, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat semakin lemah. Seperti yang kita tahu, permainan tradisional tidak boleh bermain secara seorang diri, tetapi boleh bermain secara ramai, ataupun yang paling kurang ialah 2. Jika bermain seorang diri, ia akan kelihatan janggal dan pelik. Seperti congkak. Congkak memerlukan permain secara 2 orang atau lebih dan boleh dilakukan secara berperingkat. Tetapi jikalau seorang, ianya akan menjadi pelik. Maka semakin rendah semangat perpaduan, semakin rendah jugalah penglibatan dalam permainan tradisional. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Nama saya Anum Fadila binti Mazlan, pemegang nombor matrik 152223. Okey, saya akan membentangkan objektif kajian kami terhadap isu permainan tradisional di Malaysia. Okey, objektif kajian yang pertama, untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia demi memartabatkan permainan tradisional seiring dengan kemajuan teknologi moden. Yang kedua adalah untuk memperkasa program-program atau aktiviti dalam memperkenalkan keunikan dan kehebatan permainan tradisional, khususnya di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, untuk mewujudkan perpaduan dan jati diri dalam masyarakat majmuk melalui permainan tradisional.
Okey, baiklah. Saya juga akan membentangkan tentang skop kajian kami terhadap isu permainan tradisional di Malaysia. Okey, yang pertama, pelajar-pelajar di Universiti Sains Malaysia berjaya dikumpulkan yang datang dari pelbagai kaum termasuk pelajar antarabangsa dalam mengumpul pendapat tentang permainan tradisional melalui kaedah temu bual. Okey, yang kedua, masyarakat Malaysia tidak mengira latar belakang dan umur berjaya kami membuat soal selidik melalui kaedah penyebaran Google Form. Yang ketiga pula adalah kami juga berjaya mengumpulkan generasi muda atau kanak-kanak di perkampungan kecil di dua buah negeri iaitu Kampung Bohor Kedah dan Kampung Pasir Mas Kelantan dalam memantau tentang kewujudan permainan tradisional sehingga kini dalam kalangan generasi muda. Okey, yang terakhir iaitu yang keempat, kami juga melihat akan kajian-kajian lama yang pernah dikaji dan menyelidik tentang permainan tradisional melalui artikel-artikel untuk menambah kefahaman dan membuat penambahbaikan dalam kajian ini supaya kajian ini menjadi lebih sempurna. Terima kasih kepada saudari Anu Fatira. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Nama saya ialah Siti Nazira binti Sakiam dan saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan aktiviti dan proses kajian. Okey, baiklah, terdapat 4 aktiviti dan proses kajian di mana bagi aktiviti pertama, kami telah melakukan soal selidik. Kami berjaya mendapatkan seramai 92 orang responden. Kami melakukan soal selidik ini melalui Google Form di mana kami menyebarkan Google Form ini di kumpulan-kumpulan WhatsApp. Bagi aktiviti kedua ialah kami menjalankan satu temu bual di mana kami telah mendapatkan seramai 10 orang penemu bual yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Bagi aktiviti ketiga ialah kami telah melakukan kajian lapangan di mana kami meninjau tempat lapangan iaitu di Kampung Bohor Kedah dan Kampung Pasir Mas Kelantan. Kami mendapati bahawa masih ada lagi kanak-kanak yang bermain permainan tradisional seperti congkak, guli dan sebagainya. Okey, seterusnya bagi aktiviti keempat, kami telah melakukan rujukan di mana kami telah mendapatkan rujukan-rujukan di internet dan rujukan buku-buku ilmiah berkaitan dengan permainan tradisional untuk lebih meningkatkan pemahaman berkaitan dengan permainan tradisional. Okey, seterusnya, berikut merupakan bukti dan bagi aktiviti dan proses kajian yang kami lakukan di mana ada soal selidik, ada temu bual, gambar temu bual dan ada juga gambar tinjauan yang kami lakukan di kedua-dua kampung tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pembentang Siti Nazira sebentar tadi. Saya Alia binti Najri yang bernombor matrik 151044 akan meneruskan pembentangan pada bahagian analisis dapatan kajian. Analisis dapatan kajian yang pertama adalah kaedah temu bual. Seramai 10 orang responden bersetuju untuk memartabatkan kembali permainan tradisional ini yang diwakili yang terdiri daripada pelajar-pelajar kaum Melayu, India, Cina serta ada juga daripada pelajar-pelajar internasional. Kebanyakan responden bersetuju bahawa sikap dan jati diri, keuangan serta kelemahan semangat perpaduan menjadikan kengkangan untuk memartabatkan permainan tradisional ini. Kaedah yang kedua adalah kaedah soal selidik. Kumpulan kami berjaya mengumpulkan responden seramai 92 orang berserta maklum balas yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut. Hasil kajian ini juga menerima maklum balas yang baik yang membuktikan bahawa permainan tradisional ini boleh diperkenalkan lagi kepada generasi kini walaupun mereka berada pada zaman peningkatan teknologi yang pelbagai. Kaedah yang ketiga ialah kaedah rujukan. Kumpulan kami mengumpulkan bahan dan sumber berdasarkan buku, artikel, jurnal dan kamus dewan. Bahan dan sumber yang diperoleh membantu dalam penambahbaikan terhadap permasalahan kajian berkenaan dengan permainan tradisional.
Kaedah yang keempat ialah kaedah kajian lapangan. Kawasan kajian lapangan dijalankan di daerah Pasir Mas, Kelantan yang tertumpukan di kawasan perkampungan kerana permainan tradisional didapati masih lagi diamalkan oleh generasi kini. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihasna binti Ahmad Fauzi, merangkap ketua kumpulan untuk tugasan ini. Baiklah, ingin saya tegaskan bahawa tugasan yang diberikan sangat relevan dengan kursus HFE 2024. Baiklah, tajuk kami pilih untuk tugasan ini ialah berkaitan dengan isu permainan tradisional di Malaysia. Isu ini adalah sangat relevan memandangkan ia berkaitan dengan peradaban di Malaysia, dan isu ini pula semakin dipinggirkan dan nilainya semakin rendah, terutamanya di mata golongan muda disebabkan oleh kemajuan teknologi. Berkaitan dengan ahli kumpulan pula, jujur saya katakan bahawa kesemua ahli kumpulan saya adalah sangat bertanggungjawab. Kesemuanya adalah sangat komited dalam melaksanakan setiap tugasan diberikan dan sentiasa bersedia untuk membantu antara satu sama lain sekiranya salah seorang ahli menghadapi masalah. Dan akhir sekali, ingin saya tegaskan bahawa ketiga-tiga objektif yang kami tetapkan dalam tugasan ini tercapai. Terima kasih kepada saudari Nia Asna. Saya ialah Nur Ilia Batrisya binti Irman. Saya akan menyatakan tentang refleksi saya secara ringkas. Yang pertamanya, saya dapat melakukan perkaitan yang rapat di antara topik yang dipilih dengan topik utama HFE 2024 iaitu etika dan peradaban dengan permainan tradisional dengan teliti. Yang kedua, saya dapat melakukan dan meneliti tentang kelebihan dan kelemahan permainan tradisional untuk diwariskan sebagai warisan kepada generasi yang lebih muda. Yang ketiga, saya ingin mengakui bahawa ahli kumpulan saya mempunyai semangat yang mendalam, semangat bekerjasama dan sangat berdedikasi untuk melakukan tugasan ini dengan lebih terperinci dan berkualiti. Yang keempat, saya ingin menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa ketiga-tiga objektif yang disenaraikan tercapai. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudari Ilia Batrisya. Nama saya Anu Fatrah binti Mazlan, merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan 3B. Tujuan kami menjalankan kajian tentang permainan tradisional adalah untuk mempromosikan lagi permainan tradisional ini kepada semua lapisan masyarakat, sama ada masyarakat Malaysia atau antarabangsa. Okey, refleksi saya. Melalui dapatan kajian, saya dapati bahawa masih ada golongan yang tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang permainan tradisional, terutamanya dalam golongan kanak-kanak dan remaja pada zaman milenium ini. Okey, bagi saya akui bahawa tugasan ini tidak mudah untuk dilaksanakan seperti yang disangka kerana negara kita telah dilanda wabak COVID-19 yang begitu mengganas. Namun begitu, kami sekumpulan berjaya melaksanakan tugasan ini dengan sempurna dan ketiga-tiga objektif yang telah kami senaraikan adalah tercapai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anu Fatira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Siti Nazira binti Sakiam. Refleksi saya ialah saya mendapati bahawa permainan tradisional semakin dipinggirkan ekoran daripada sikap dan nilai yang terdiri masyarakat serta kecanggihan teknologi kini. Perkara ini telah menyebabkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat juga semakin luntur. Walau bagaimanapun, setelah kami melakukan beberapa kaedah kajian, seperti saya dan Ilia melakukan tinjauan di lapangan, kami mendapati bahawa masih ada lagi masyarakat yang bermain permainan tradisional, terutamanya kanak-kanak yang berada di perkampungan kecil. Mereka kelihatan tidak kekok bermain permainan tradisional seperti batu seremban, congkak, tali getah dan sebagainya. Seterusnya, kesemua ahli kumpulan kami memberikan kerjasama yang amat baik sepanjang menyiapkan tugasan ini. Oleh itu, ketiga-tiga objektif yang kami kaji berjaya dicapai. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pembentang Siti Nazira. Saya Alia binti Najri yang bernombor metrik 151044. Saya akan meneruskan dengan refleksi saya. Refleksi saya, permainan tradisional yang kami pilih sememangnya sudah terkenal dan biasa kami lihat, dan ada juga yang sudah mempunyai pengalaman bermain permainan tradisional ini. Oleh itu, permainan tradisional perlu digalakkan oleh semua generasi kini supaya dapat memartabatkan lagi permainan tradisional dan tidak ditelan zaman. Selain itu, ahli-ahli kumpulan saya juga menjalankan tugas mereka dengan baik.
akhir sekali, ketiga-tiga objektif dalam kajian berkenaan permainan tradisional ini dapat dicapai dengan jayanya. Sekian saja refleksi daripada saya serta ahli-ahli kumpulan saya. Terima kasih.